Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Pada malam ini kita tengok beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya ialah hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya ataupun jirannya. Dan yang keduanya ialah hadis, la taqumus sa'ah illa ala syurarin nas. Tidak akan berlaku kiamat melainkan kepada terhadap orang-orang yang jahat. Jadi berdasar pada hadis yang kita baca tadi, iaitu berkenaan dengan kewujudan hari kiamat. Banyak lagi lah ada hadis yang kita akan baca insya-Allah lepas pada ni. Jadi berdasarkan kepada hadis tersebut, maka dapatlah dipahami bahawa salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada hari kiamat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui tentang bilakah kiamat. Walaupun kita wajib percaya pada kiamat, tapi kita tak tahu bila. Dan apabila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, matas sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Lalu Rasulullah SAW jawab, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi kita wajib kena percaya wujudnya hari kiamat, hari penghabisan, di mana semua sekali akan hancur. Termasuklah bumi, termasuklah langit, termasuklah matahari, termasuklah segala-galanya akan hancur. Dan Allah Ta'ala akan adakan satu alam baru yang dinamakan sebagai hari kiamat, di mana akan dibangkitkan seluruh manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain pada hari tersebut, dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru, dengan matahari yang baru. Semua baru berlaku. Jadi sebab itu kita wajib kena percaya perkara tersebut. Dan pada hari kiamat akan ada dua tempat yang abadi yang dipanggil sebagai syurga, al-jannah, dan yang kedua dipanggil sebagai an-nar ataupun dipanggil sebagai api neraka. Kita wajib kena percaya adanya syurga dan adanya neraka. Dan pada hari kiamat akan ada satu episod kehidupan manusia di sana di hari kiamat yang dipanggil sebagai hisab ataupun hitungan amal. Kemudian di sana juga ada yang dipanggil sebagai Al-Mizan. Al-Mizan ni maksudnya lah timbangan amal. Dan yang terakhir sekali akan ada sebelum syurga dan neraka itu akan ada yang dipanggil sebagai titian ataupun dipanggil sebagai as-sirat. Itu. Jadi ini wajiblah kita kena percaya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan sebelum tu lagi manusia dibangkitkan akan dihalau ke satu tempat yang nama dia ialah padang mahsyar.
Jadi tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah terhadap perkara-perkara yang disebutkan tadi, kecuali orang yang menganut fahaman lain daripada ahli sunnah wal jamaah, seperti Mu'tazilah. Dia mengatakan bahawa yang dikatakan timbangan amal itu bukan timbangan amal sungguh, tapi simbol keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tu. Ini adalah satu perkara yang sesatlah, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian akan dibangkitkan jising manusia, iaitulah body kita ni akan dibangkitkan bersama-sama dengan ruh sekali. Macam sekarang lah, macam kita sekarang ni lah. Macam saya sekarang ni ada ruh dan ada badan, bersekali. Maka jadilah saya. Maka tuan-tuan pun begitu juga. Yang tak mati lagi lah. Yang mati tu dipisah dah. Badan dengan ruh. Bila kita tak mati lagi ni, maka badan kita dengan ruh tak berpisah. Kecuali dia akan berpisah sementara waktu. Ketika tidur. Ketika tidur, ada disebutkan dalam satu kitab Al-Hayah Ba'dal Maut yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Jamal. Dia mengatakan ruh kita akan keluar apabila kita tidur. Maka dia akan merayau dan dia akan berjumpa dengan ruh-ruh orang yang telah mati. Itu yang kadang-kadang kita mimpi jumpa orang mati tu. Jumpa orang mati, jumpa kawan-kawan saya rodong kita hok mati 4-5 tahun lepas dah, tanya khabar. Kadang-kadang jumpa pula ayah kita ke mak kita hok mati dah. Jumpa tok kita, kenyang kita hok mati dalam tidur. Itu semua tu kalaulah mimpi itu betul, maka mimpi itu sebenarnya roh kita berjumpa dengan roh orang yang telah mati. Kita ni roh hidup. Maka roh tu akan balik semula. Bila balik semula kita pun jagalah daripada tidur. Begitulah. Maka roh orang telah mati, dia balik juga kepada roh, kepada badan dia, tapi tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Al-Hayah Ba'dal Maut, Syekh Ibrahim Jamal. Jadi kita wajib kena percaya yang kita dibangkitkan ni body kita dan juga roh kita sekali. Jangan kita terpengaruh dengan pandangan-pandangan golongan yang sesat, yang juga merupakan firqah-firqah ataupun golongan-golongan yang bernasabkan kepada Islam. Yang mengatakan bahawa roh kita saja yang dibangkitkan. Ada pun jasad dah. Ini ada satu pahaman yang disebut oleh Imam Ghazali, dinukilkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam ulasan dia tentang pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni dia berlawang dengan golongan-golongan falsafah, di mana golongan falsafah ni dia kata antaranya ialah body kita tidak dibangkitkan pada hari kiamat, tapi roh saja. Di mana Dr. Yusuf Qaradawi ulas perkara tersebut dalam satu kitab, nama dia Al-Imamu Al-Ghazali Baina Madihih wa Qadihih, nama kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada juga pandangan gitu yang dinasakkan kepada kalangan orang Islam. Saya tak boleh sebutlah nama, kan ada juga nama-nama terkenal yang disebutkan, tapi dia sebutlah takut susah pula kita nak terang panjang. Saksiah. Itu. Yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Dia kata bahawa yang dibangkitkan pada hari kiamat roh saja. Jasad tak dah. Macam mana jasad ni nak jadi semula? Seolah-olah macam apa nama ni, macam ke mustahil lah. Macam Tuhan tidak berkuasa pula. Begitu. Jadi pandangan yang kata begitu, kita boleh hukumkan sebagai seorang yang murtad. Orang yang menganut fahaman tu boleh kufur, boleh keluar daripada agama Islam, sebab dia menyanggah nas yang terdapat dalam Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Quran ada sebut, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ni ayat ni diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk menangkis dakwaan orang-orang kafir yang mengatakan bahawa manusia nak jadi balik mustahil, sebab ni tulang. Manusia lama-lama hak mati dah tinggal tulang, nak jadi macam mana? Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Qiyamah.
la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayat ni menyatakan bahawa ada orang yang menyangka Allah Ta'ala tak boleh nak buat, nak susun balik tulang-tulang dan juga body manusia untuk diciptakan pada hari kiamat. Lalu Allah Ta'ala kata, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah Ta'ala boleh susun semula badan manusia macam asal, tak jejah, tak apa, sehinggalah dikatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Ta'ala berkuasa untuk menyamakan hujung-hujung jari manusia. Hujung jari ni kan tak sama, kok yang cok jari ni kan tak sama. Bukan setakat Allah Ta'ala boleh buat semula kita, Allah Ta'ala boleh buat sama terus jari ni, hujung. Daripada ayat ni lah, maka seorang ulama nama dia Syekh Jauhari, dia mengatakan bahawa kalau kita nak tahu beza di antara seorang manusia dengan seorang manusia lain, kita tengok pada cok jari. Cok jari. Itulah ulama orang yang pertama sekali jumpa cok jari dalam dunia ni, iaitulah orang Islam yang disebutkan dalam kitab Tafsir Jauhari. Maknanya dia bukan orang kafir yang jumpa, orang kafir tak tahu benda. Orang kafir dia tengok ukuran lain. Saya dah sebut dah hari tu sekali. Beberapa kali dah. Jadi Allah Ta'ala berkuasa. Jelas dalam ayat tu Allah Ta'ala boleh buat semula. Dan dalam hadis mengatakan, Nabi kata kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbaz zanab. Iaitulah seluruh tubuh manusia ni akan hancur pada adatnya. Ada kau tak hancur pada adatnya, kecuali ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni hujung tulang sulbi kita ni, hujung sekali. Ujung tulang sulbi. Betul ke mana? Wallahu a'lam. Saya tak pernah tengok. Tu tanya orang gali kubur, aku jumpa tak tahulah. Mungkin macam sebeh ramuknya lah. Tengok ujung sekali. Ujung tulang sulbi ni ada satu benda nama dia ajbuz zanab. Bukan ajbuz zambi. Ada orang baca ajbuz zambi. Salah, ajbuz zanab baca. Ajbuz zambi makna lain. Ada orang baca, saya dengar, dia baca ajbuz zambi. Sebenarnya ajbuz zanab bunyi dia. Ekor ujung ekor ni. Di mana minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Dia kata manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan berpunca daripada tu. Dia tumbuh balik daripada benih tu. Benih yang dipanggil ajbuz zanab tadi. Dia macam tumbuh balik. Jadi semula macam kita ni. Jadi saya ni. Pada hari kiamat, maka inilah body saya yang tumbuh daripada ajbuz zanab. Yang jadi ajbuz zanab. Ini kebiasaannya. Ada pun orang yang tidak hancur badan dia, macam Nabi-Nabi, orang-orang yang soleh. Waktu cerita lain lah. Itu cerita lain. Ini kita kata adab manusianya hancur dalam kubur. Bila hancur dalam kubur, maka ajbuz zanab ni lah yang akan menumbuhkan semula manusia yang hancur tadi. Makna dia Allah Ta'ala berkuasa membuat tubuh kita macam asal, yang dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi ada orang kata bahawa roh saja bangkit, tubuh badan tak, macam Allah Ta'ala tak kuasa je. Itu adalah pandangan yang sesat, bahkan boleh menjadikan orang yang berpandangan begitu boleh jadi kufur. Boleh jadi kufur. Jangan pakai akal sangat. Orang pakai gitu, pakai akal. Tak logik. Kau acul umat dah jadi mula. Dia pakai akal gitu. Kita bukan pakai akal. Kita pakai nas. Ahli sunnah wal jamaah ni pakai nas. Nas kata boleh. Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala berkuasa. Begitu. Dan ada juga orang yang menganut fahaman bahawa syurga neraka ni tak wujud. Yang adanya azab. Azab tu orang panggil azab neraka, tapi bukan neraka sungguh. Bukan neraka sungguh dia kata. Tapi azab lah, tapi bukan neraka. Tapi yang rasa tu seperti alam mimpi. Macam roh saja rasa, bukan body kita. Ni juga ajaran sesat ni. Ajaran yang dibawa oleh seorang tokoh. Ini tokoh ulama besar juga, tapi dah bila dia menganut fahaman tu, ulama-ulama telah mengatakan bahawa pandangan tu sesat. Iaitulah Syekh Mustafa Mahmud. Syekh Mustafa Mahmud, dia ada satu kitab, dia karang kitab Al-Quran Fahmul Ma'asir. Iaitulah Al-Quran fahaman baru.
Dia buat kitab tu, Al-Quran Fahaman Baru. Di antara fahaman dia, bila dia baca Quran, dia kata tak mana saboh manusia dibakar pada hari kiamat dalam api neraka, tak mana saboh langsung, dia kata. Yang kena bakar tu bukanlah manusia tu sendiri, tapi roh dia. Macam mimpi lah. Azab neraka ni macam mimpi gitu. Macam kita mimpi malang warna. Tak? Ada orang mimpi malang. Kena katok dah orang. Gitu lah. Ada malang orang mimpi malang. Dia kena tumbuk dah orang. Kena bunuh dah orang. Allah, periknya, sakitnya. Tak kan? Begitulah. Ini pandangan sesat. Pandangan ni ada dalam kitab yang saya sebut tadi. Dan apa nama pandangan ini? Dia kata apa di antaranya? Sebab dalam Quran kata, qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, kata orang ahli neraka ni. Ahli neraka akan cakap pada dalam neraka. Dia kata, inna ata'na sadatana. Kami telah taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Fa'adalluna sabila. Lalu mereka lah yang menyebabkan kami sesat. Pemimpin-pemimpin kami lah yang menyebabkan kami sesat. Maka kata Syekh Mustafa Mahmud, dia kata, tak mana sabar orang masuk neraka boleh cakap. Tadi kan ahli neraka cakap dia kan, dalam Quran tu sebut, Rabbana inna ata'na sadatana. Tu kata-kata ahli neraka dalam neraka. Dia merayu kepada Allah. Rayu apa? Dia kata, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, lalu pemimpin kami lah yang menyesatkan kami. Lalu dia kata apa lagi? Rabbana atihim da'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kami itu 2 kali ganda azab, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat-sangat besar. Ahli neraka bercakap, dia kata, tolonglah beri kepada pemimpin-pemimpin hak dia ikut tu, hak menyesatkan dia tu, supaya kena azab 2 kali ganda, kena laknat teruk lagi. Maka kata Syekh Mustafa Mahmud tadi, tak mana sabar orang masuk neraka boleh cakap. Kita kadang-kadang demam dah cakap dah, bukan dah cakap ngapu cakap. Dia pakai kiah gitu. Kalau kita demam hari ni, kadang-kadang nak cakap dah boleh dah. Dah kata dah. Ngaruk kali dia cakap, dah sedar dah. Jadi macam ke orang anyuk dah, kepala anyuk dah, kita kata dah. Makna dia kita sakit pun kadang-kadang dah cakap. Tiba-tiba orang masuk neraka yang 69 kali ganda lagi azab daripada api biasa, boleh cakap. Maka dia kata, tidak wujud neraka jahanam. Yang adanya adalah neraka. Yang adanya ialah neraka. Itu maksudnya lah azab roh kita ni. Azab dalaman kita ni, macam mimpi gitu. Itulah pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Mustafa Mahmud. Maka pandangan tu sesat. Bukan setakat sesat tu, dia boleh mengeluarkan seseorang yang menganut fahaman itu kepada menafikan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebab dalam Quran kata, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kamu kepada api neraka yang isi bahannya adalah batu-batu. Batu-batu. Kemudian uiddat lil kafirin, yang disediakan kepada orang kafir. Disediakan kepada orang kafir. Neraka dah ada dah, syurga dah ada dah. Syurga tu ada, bukan ada dah, ada. Neraka ada. Tiba-tiba pendapat ni kata bahawa pada hari kiamat tidak ada neraka. Yang ada neraka tu ialah azab dalaman kita. Maka orang yang kafir mendapat azab dalaman ruh dia saja. Macam mimpi lah lebih kurang kalau kita nak kiyah learning kau. Maka pandangan ni sesat. Jadi tu. Jadi sebab tu saudara-saudari, saya cadangkan saudara-saudari belajarlah dan bacalah buku berkenaan dengan alam kiamat supaya kita tahu betul-betul pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan tersasar sebab banyak sangat learning. Banyak sangat learning pandangan-pandangan yang sesat. Kalau dulu pandangan-pandangan sesat ni mungkin tak sapa ke kita. Tetapi sekarang ni mudah sangat nak sapa. Bila baca dalam benda itulah yang dipanggil sebagai internet lah apa semua tu tak. Kita jumpa macam-macam pandangan. Bila ada orang baca kau, kalau tak ada asas, gitu rupanya ni. Percaya terus.
Jadi sebab itulah saya cadangkan pada saudara-saudara sekian supaya dan beritahulah kepada orang rumah, beritahulah kepada keluarga masing-masing, belajar berkenaan dengan kepercayaan kepada hari kiamat ni berdasarkan kepada ahli sunnah wal jemaah, kitab-kitab yang muktabar, baca buku dan sebagainya. Itulah sebab bimbang dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudari, hari kiamat ni dia akan berlaku pada masa manusia ketika itu semuanya jahat. Disebutkan dalam hadis yang saya baca tadi mula-mula sekali. La taqumu as-sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan berlaku kiamat melainkan kepada manusia yang jahat sungguh pada masa itu. Orang yang menghadapi kiamat, orang tu tak ada orang Islam seorang pun. Jadi kita kalau kita minta panjang umur, jangan sampai panjang umur sampai situ. Sekat-sekat ada dah sekat-sekat ada dah ada orang Islam boleh lagi lah. Tapi siapa nak panjang umur dok lalu ngah. Siapa ke dekat-dekat nak kiamat, makna dia orang situ bukan orang Islam laka lah. Bimbang imam kita guana tak tahu. Masa tu. Orang pada masa itu dekat nak kiamat tu hidup macam biasa. Orang kafir. Pada masa kiamat tu hidup macam biasa, tapi orang kafir. Orang yang menjadi ahli sihir, penyembah berhala, hidup macam biasa. Ada pasar, ada kehidupan, ada rumah, ada jalan, ada makanan, ada minuman. Tetapi merasa tak nak agama dah. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana Tuhan bagi mereka ni bila sembah berhala, bila kufur, syirik, tak ada apa-apa berlaku. Macam biasa, hidup aman damai masa tu. Aman damai setara tu lah, bukan aman damai sungguh. Aman damai style dia lah. Tak ada masalah. Pergi pasar, boleh beli makanan dan sebagainya. Boleh jumpa orang, boleh apa dan sebagainya. Tapi dah tidak ada peraturan agama dah. Zina berluas-luasa, sihir berluas-luasa. Minum arak tu benda-benda biasa. Dah. Tapi manusia hidup dalam keadaan biasa. Masa itulah berlakunya kiamat. Jadi orang masa tu tak rasa nak agama dah. Orang dekat-dekat nak kiamat ni tak rasa dah nak beriltizam dengan agama. Tak peduli ke agama dah. Dan pada masa tu dah tidak ada lagi dah yang dikatakan sebagai Kaabah. Kaabah tak ada dah. Tak ada dah kita kata nak pergi Mekah tahun ni. Daftar ke tabur haji. Tabur haji pun tak ada dah. Dah kita kata ni. Tabur haji ni buat apa? Tak ada dah. Nak pergi Mekah. Tak ada orang Islam tabur haji warna ni. Tak kita kata ni. Tabur haji. Tak ada dah. Kita daftar tahun ni. Tahun 40 tahun akan datang lah barulah boleh pergi Mekah. Tak ada dah. Nak pergi Mekah. Bukan boleh pergi Mekah, Kaabah tak wujud dah. Dan pada masa itu Al-Quran telah diangkatkan kembali pada tempat asalnya. Tak ada dah. Kita kata nak baca Quran, pergi sejid, pergi surah, ada surat. Nak surah sejid pun tak ada orang Islam. Kalau ada dah, ramuknya boleh masuk pustaka. Tak ada dah tulisan-tulisan yang berkait dengan Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis mengatakan, dia kata apa? Dia kata la taqumu sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta la yuqal Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada masa tu orang tak tahu dah nak sebut Allah pun tak boleh dah. Allah Allah pun tak boleh nak sebut dah. Perkataan Allah tu pelik dengar. Gitu kalau ada tapi tak ada dah wujud dah. La yuqa, sehingga masa tu tak ada orang sebut dah Allah. Bayangkan makna kiamat ni sesak-sesaknya manusia pada masa berlaku kiamat. Tapi hidup harmoni cara dia lah. Tu yang dikatakan kita sembah berhala, harmoni juga hidup. Kita pakai sihir, harmoni juga hidup. Buat apa ke agama ni? Yang pentingnya harmoni. No? Gitu. Sebab tu hari ni kalau orang cakap nak harmoni, tanpa agama, tak usah pakai pandangan orang gitu. Kita nak harmoni berdasarkan kepada agama, kepada peraturan agama, kepada undang-undang agama. Learning kohor teruk orang faham agama. Siapa tidak boleh nak beza dah di antara orang Islam dengan orang kafir. Sama terus kadang-kadang dia letak. Mana ada sama orang kafir dengan orang Islam? Tak sama. Kok mana-mana tak sama. Orang Islam tak sama dengan orang kafir. Kok mana-mana tak sama. Sebab tu dalam sebuah negara Islam mesti ada siyadatul ummah di panggilan kita. Pemimpin ketuanan mesti di tangan orang Islam.
Ada pun hak-hak lain, hak nak makan, hak nak nega, hak tu tak apa, share sekali. Tak. Dah awak warga negara, kau pandailah, hak tu samalah. Tapi kepimpinan mesti orang Islam. Undang-undang mesti undang-undang Islam. Perlembagaan mesti perlembagaan Islam. Induk-induk kekuatan mesti orang Islam pegang. Nah, itu dalam Islam. Ni bukan cakap saja ni. Tu ni. Nah, kalau kita baca dalam kitab Ahkam Sultaniyah yang dikarang oleh Al-Mawardi, kita baca dalam kitab Atharul Harb yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Kebetulan saya buat tesis tajuk gitu. Tesis saya tesis master dekat Jordan dulu. Ialah berkenaan dengan as-sulh bil mal, perdamaian dengan harta. Di antaranya dibincanglah ialah hakul muwatanah. Macam mana hak orang kafir, hak orang Islam dalam sebuah negara Islam. Kita buat kajian, saya buat kajian sungguh. Tengok dalam kitab tengok dalam kitab apa-apa. Hari ni orang nampak Islam dan kafir macam kita tak beza. Boleh beri kepimpinan kepada orang kafir. Hak gitu jangan, saudara-saudari. Jangan salah bercanggah dengan Islam. Bahkan kalau ikut fatwa daripada Ibnu Hazmin, boleh bawa kepada murtad. Boleh bawa kepada murtad, saudara-saudari. Sungguh, hamba cakap ni sungguh, jujur. Cakap betul ni. Itulah saya nak katakan ni betul ni. Cuba tengok dalam kitab Ibnu Hazmin. Nama kitab tu Al-Muhalla. Jadi betul oleh Ibnu Hazmin. Jangan samakan. Apatah lagi kita di Malaysia ni, fatwa kebangsaan tahun 1986 telah mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa Malaysia adalah negara Islam. Kalau negara komunis, pemimpin mesti komunis, ideologi mesti komunis, undang-undang mesti komunis. Komunis leka. Ideologi mesti komunis, maka negara Islam pemimpin mesti Islam, ideologi mesti Islam, undang-undang mesti Islam, institusi mesti Islam. Itu logik akal. Pakai logik akal pun cukup dah. Sebab tu saudara-saudara ni jaga-jaga benda macam ni. Ini adalah satu benda yang saya cakap atas dasar saya adalah seorang ustaz yang belajar sikit sebanyak agama, bukan seorang ulama. Yalah, kita ni ustaz lah. Kalau nak ulama tanya mufti lah. Tanya mufti ataupun tanya orang-orang yang berkaitan dengan. Saya cakap berdasarkan apa yang disebutkan di dalam kitab, di dalam tafsir-tafsir dan juga huraian-huraian ulama berhubung dengan perkara ni. Orang kehodok faham agama, nak samakan. Sebab tu ada seorang ulama, nama dia Syekh Abdul Karim Zaidan, dalam kitab dia Majmu' Buhus Fiqhiyah. Dalam kitab tu hubungan kita dengan orang bukan Islam asalnya adalah al-harbu. Asalnya tak boleh, kecuali boleh apabila ada ikatan aqduz zimmah. Ini tesis saja. Saya belajar benda, tesis master tu. Ada aqduz zimmah. Aqduz zimmah ni mesti ada satu akad menjadi orang kafir zimmi yang sanggup duduk dalam pemerintahan Islam, sanggup duduk dalam undang-undang Islam. Sebab tu undang-undang Islam tu bukan undang-undang Islam, undang-undang negara dia panggil. Undang-undang negara. Tapi oleh kerana kita merdeka, kita tak benarkan, kita tak beri kepahaman kepada orang bukan Islam. Kita nampak bila hukum kerak tangan, orang Islam je. Tidak. Ia adalah undang-undang negara. Itu sebenarnya. Saya narak sikit benda tu. Nak cerita ialah bahawa dekat-dekat nak kiamat bila-bila, dikatakan bahawa pada masa itu semua orang kafir belaka. Orang Islam walaupun jahat macam mana, ada kehormatan di sisi Allah. Kehormatan itulah yang menyebabkan orang Islam akhirnya masuk syurga. Orang kafir walaupun baik macam mana pun tak ada sikit dah kehormatan. Tak ada kehormatan itulah yang menyebabkan orang kafir masuk neraka selama-lamanya. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang Islam dengan orang fasik, orang kafir? Tak sama. La yastawun, tak sama. Itu benda tu sangat penting. Dan dekat-dekat nak kiamat, semua orang jahat belaka pada masa itu. Tak ada orang baik. Itu satu. Yang kedua, berhubung dengan kiamat ni, dia berlaku pada hari Jumaat. Iaitulah disebutkan dalam satu hadis, la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Tidak akan berlaku kiamat malaikat pada hari Jumaat. Tak akan berlaku pada hari Sabtu. Tak akan berlaku pada hari Khamis, tapi pada hari Jumaat. Cuma hari Jumaat bila tu tak tahu. Jangan pula kita kena kira dah. Kiralah guana-guana pun tak tahu. Siapa tahu? Nabi pun tak tahu. Kekasih Allah yang paling agung, orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab apa? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il.
Orang yang ditanya macam dengan orang yang bertanya, tak tahu. Kita ni sendiri je. Iaitulah malaikat tanya Nabi bila kiamat. Maka Nabi kata, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minasai. Hak tu katanya, hak yang ditanya, kita ni sama je tak tahu belaka. Jangan kita kata ada orang tahu. Sebab ada orang ngajar. Ada orang ngajar. Kita kerja jadi mufti dulu kan. Ada orang ngajar, orang report kita. Ada orang kata, ada orang ngajar. Dia kata Nabi Muhammad SAW tahu kiamat bila. Itu ajaran sesat, saudara. Ajaran sesat tu. Tak ada. Walaupun Nabi Muhammad SAW pun tak tahu. Cuma Nabi Muhammad SAW dia tahunya ialah malam Lailatul Qadar. Dia tahu mula-mula. Lepas pada tu Allah Ta'ala melupakan Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Mula-mula tahu. Lepas pada tu jadi terlupa. Sengaja Allah Ta'ala lupakan. Program Allah melupakan Nabi Muhammad SAW tentang bilakah malam berlakunya Lailatul Qadar. Hak tu je hak tahunya. Hak lain kita tak tahu. Termasuklah hari kiamat kita tak tahu. Begitulah saya nak sebutkan. Jadi yang kita tahunya ialah kiamat berlaku pada hari Jumaat. Jumaat. Masa mana? Tak tahu. Jangan tanya masa mana. Pukul berapa? Kau tak tahu. Tahun bila? Memang tak tahu. Jawab dia guna? Tak tahu lah senang. Siapa yang kita tahu, berat nanang lalu akidah dia. Bukan ahli sunnah dah. Masa saat dia sebut tahu tu habis lalu rimang dia cabut. Sebabnya ialah disebutkan dalam Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah je yang ada tentang ilmu berkenaan dengan hari kiamat. Jadi kita ni ahli sunnah wal jamaah kena jaga sungguhlah akidah berkenaan dengan kiamat ini supaya tidak menyeleweng daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walau macam mana pun Allah Ta'ala beri tanda-tanda. Orang panggil tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ni guna? Ada dua. Satu dipanggil al-ayat ataupun al-alamat al-kubra. Tanda-tanda besar. Yang kedua dipanggil al-alamat as-sughra. Tanda-tanda kecil kiamat. Kalau tanda-tanda besar tu, dia ada 10 perkara. Termasuklah juga kalau benda-benda lain yang kita boleh campur dengan 10 ni ialah berkenaan dengan timbulnya seorang lelaki nama Imam Mahdi. Waktulah yang kita boleh tahunya. Ada pun tanda-tanda kecil, waktu memang adalah dalam hadis-hadis masih isi ke tak lagi? Tak lagi. Iaitulah tanda-tanda kecil, waktu banyaklah. Maka himpunan ulama-ulama berhubung dengan perkara tanda-tanda kecil ni banyak. Sehingga diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, dia kata bahawa ada 53 tanda. 53 tanda. Dan kebanyakan tanda-tanda tersebut ada disebut dalam kitab dia disebut oleh kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Siapa-siapa yang ada kebolehan baca kitab tu, bacalah. Detail dia cerita. Detail. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, macam-macam lah cerita berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ni. Jadi hak tu takkanlah saya nak cerita pula malam ni, dari ceritalah panjang, banyak. Banyaklah berkenaan dengan tanda-tanda kecil ni. Tanda-tanda besar ni ada 10 pada asasnya, tapi ada lagi hak lain, hak sampingan tu. Jadi dalam 10 perkara tu termasuklah kita kata akan adanya manusia yang dipanggil sebagai Dajjal. Ada manusia yang dipanggil sebagai Ya'juj wa Ma'juj akan timbul pada hari kiamat, pada dekat-dekat nak kiamat. Ada pula tanda-tanda lain, di antaranya turunnya Nabi Isa. Dan ada di antara tanda lain lagi apabila terbitnya matahari ikut sebelah barat. Tapi saudara-saudari, hak yang 10 perkara tadi saya nak minta saudara-saudari kena faham sungguh-sungguh, bacalah buku ataupun dengarlah orang mengajar. Supaya jangan seleweng. Saya buat contoh baru ni. Ada saya jumpa satu penyelewengan dalam tafsiran terhadap tanda-tanda besar kiamat. Ini kena ambil perhatian ni. Ambil perhatian. Jangan pandang remeh. Iaitulah dalam hadis mengatakan di antara tanda-tanda kiamat ialah tubik matahari ikut barat. Biasanya, bukan biasalah, undang-undang dia, matahari ni akan tubik ikut timur, dia akan jatuh ikut barat. Tak? Jatuh ikut barat.
Tetapi tanda-tanda besar kiamat ni lah terbit matahari tu ikut barat. Ikut barat. Sekali tu je tau. Sekali tu je lah. Tapi tanda besar. Di mana bila terbit tanda tu, maka kalau beriman tak jadi benda dah. Hari yang sama pada masa berlaku matahari terbit ikut barat tu, iaitu jatuh ikut timur tu, pada hari yang sama di waktu duha akan terbit satu binatang yang dipanggil sebagai dabah. Bentuk dia macam mana wallahu alam. Di mana binatang ni akan cok kepada muka orang Islam baik, orang kafir baik. Jadi kalau orang Islam dia cok ke molek muka, kalau orang kafir dia cok huduh muka. Pada masa tu tidak ada lagi peluang dah untuk bertaubat kepada Allah. Kalau orang kafir masuk Islam tak jadi benda dah. Tak Islam kau. Sebab apa? Dah tubik dah tanda-tanda besar yang Islam awak tak jadi benda dah. Panjang juga cerita dah. Saya tak sebut lagi kat Seleweng tadi. Tak dang dah. Isa dah. Isa dah rasanya. Ke tak lagi? Isa dah biar. Berapa minit lagi? Ada 2-3 minit lagi. Okey, tak apalah. Saya sebut sikit lah. Takut. Maka tu tanda-tanda dia. Pada masa tubik binatang tu dia cok habis muka kita ni. Kalau orang Islam kau molek lah. Kalau orang kafir, sebab tu pada masa tu kalau kita makan semeja, orang Islam panggil orang kafir ya kafir. Orang kafir panggil orang Islam ya mukmin. Masa tu boleh kafir mengkafir dah. Sebab apa? Sebab tak ada peluang dah orang kafir nak masuk Islam, ada tanda sekali dah. Hidup macam biasa, makan minum, pergi pasar, pergi sekolah apa macam biasa. Tapi orang kafir pada masa tu tak ada peluang dah. Okey. Sebelum berlaku tu, panjang pula cerita, takut nak isa dah ni. Saya nak sebut penyelewengan tadi. Penyelewengannya macam mana? Ada orang tafsir, dia kata terbit matahari ikut barat tu maksudnya Islam akan berkembang di dunia barat, di negara barat. Islam akan berkembang di dunia sebelah barat, yang dikatakan barat tu Eropah. Dia kata. Maka Islam akan tersebar. Jauh kata beza tu. Jauh beza kita tu. Nampak dah bakas tu gitu dah. Dah macam mana kita nak jawab tu? Insya-Allah lah. Kalau dak kenali minggu depan, kalau saya sambung lagi lah apa yang saya sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma waffiqna. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.